واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, pada Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi adik-adik jabatan kuasa, tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita dapat bersama dalam tazkirah, dalam kuliah majlis kita menyambung kembali sebelum daripada Ramadan. Alhamdulillah kita telah berada dalam bulan Syawal ini. Selamat Hari Raya Idul Fitri minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bi khair, taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah Taala terima semua amalan kita yang telah lalu dan kita sambung dengan amalan yang baik, insya-Allah. Baik, tuan-tuan, sambung daripada pengajian kita. Soalan, apakah dalil yang membolehkan zikir secara berjamaah dan menguatkan suara? Boleh tidak? Ya, zikir secara kuat dan secara berjamaah yang selalu disebut dan dipertikaikan oleh sebahagian daripada umat Islam yang anggap sebagai perkara bid'ah yang sesat. Baik, ia adalah sunat sabit daripada dalil syarak. Ya, zikir secara kuat dan berjamaah ini adalah sunat dan sabit daripada dalil syarak, yakni Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Dan bersabarlah kamu bersama-sama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja dengan mengharapkan redha-Nya. Ya, bersabar dengan cara boleh menyeru dengan Tuhan pagi dan petang, berseru bersama-sama orang yang berseru ramai-ramai pagi dan petang. Dalam ayat ini disuruh kita mengingati Allah beramai-ramai pagi dan petang. Dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah, sabda Nabi SAW, ya, sesungguhnya Allah memiliki para malaikat dan yang mempunyai kelebihan yang diberikan oleh Allah. Jadi para malaikat ini selalu mengelilingi bumi. Para malaikat sentiasa memerhatikan majlis-majlis zikir. Apabila mereka dapati ada satu majlis yang dipenuhi dengan zikir, mereka turut ikut majlis tersebut, di mana mereka akan melingkungi dengan sayap-sayap mereka hinggalah memenuhi ruang antara orang yang hadir dalam majlis itu sampai ke langit. Dan apabila orang yang hadir dalam majlis itu beredar, malaikat pun naik ke langit. Maka Nabi pun bersabda, Allah bertanya kepada malaikat, sedangkan Allah mengetahui pergerakan mereka, dengan firman-Nya, kamu datang daripada mana? Maka mereka menjawab, kami datang daripada tempat hamba-hamba-Mu di dunia. Mereka bertasbih, bertakbir, bertahlil, bertahmid dan berdoa memohon daripada-Mu, ya Allah. Maka Allah Ta'ala berfirman, apakah yang mereka pohonkan? Maka malaikat menjawab, mereka memohon syurga-Mu, ya Allah. Maka Allah Ta'ala berkata, apakah mereka pernah melihat syurga-Ku? Malaikat menjawab, belum, ya Allah. Maka Allah Ta'ala berfirman lagi, bagaimanakah kalau mereka seandainya mereka pernah melihat syurga? Ya, lalu Allah Ta'ala berfirman lagi, mereka permohonkan perlindungan mereka. Maka malaikat berkata lagi, mereka juga memohon daripada perlindungan daripada-Mu, ya Allah. Malaikat berkata, hamba-hamba-Mu ini memohon perlindungan daripada-Mu. Maka Allah Ta'ala berkata, mereka pohon perlindungan aku daripada apa? Maka malaikat menjawab, daripada neraka-Mu, ya Allah. Maka Allah Ta'ala berkata, apakah mereka pernah melihat neraka aku? Tentu sekali belum, ya Allah. Bagaimanakah kalau mereka pernah melihat neraka aku? Baik. Malaikat pun terus berkata, mereka memohon keampunan-Mu, ya Allah. Maka Allah Ta'ala berfirman, aku sudah mengampuni mereka. Aku telah kurniakan kepada mereka apa yang mereka pohon, dan aku telah beri ganjaran pahala kepada mereka sebagaimana yang mereka pohon. Malaikat berkata lagi, wahai Tuhan kami, ada di antara hamba-Mu itu dia penuh dengan dosa.
sebenarnya dia tidak berniat untuk hadir majlis itu, tetapi setelah dia melaluinya, dia terasa ingin berserta lalu duduk bersama orang ramai dalam majlis itu. Maka baginda bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku juga telah mengampuni mereka. Mereka adalah kaum yang tidak akan sengsara dengan majlis yang mereka adakan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis yang panjang yang menyatakan apa tuan-tuan, kelebihan orang yang duduk dalam majlis zikir. Ya, malaikat akan lingkup sampai ke langit. Bila habis, malaikat naik ke langit dan Allah Ta'ala tanya. Padahal Allah Ta'ala tak perlu tanya. Dia cuma nak jadikan cerita. Kamu datang daripada mana? Daripada majlis zikir hamba-Mu, ya Allah. Mereka buat apa? Mereka bertasbih, ya, bertakbir, bertahlil. Tahlil ni la ilaha illallah, ya, bertahmid dan berdoa kepada Allah. Mereka minta apa? Mereka minta syurga. Mereka pernah lihat ke syurga aku? Tentu belum pernah lihat. Lagi mereka minta apa? Jauh daripada neraka. Mereka pernah nampak ke neraka aku? Tentu belum pernah, ya Allah. Lagi mereka minta apa? Mereka minta keampunan. Aku dah ampunkan mereka dan aku telah beri pahala, dan apa juga yang mereka minta aku bagi. Lalu kata satu malaikat ni, ada seorang, ampunmu ya Allah. Dia ni berdosa. Dia berdosa. Dia lalu aja majlis tu. Dia tak nak ikut pun. Tapi akhirnya dia duduk. Dia duduk aja, ikut orang. Jadi orang ni nak kira macam mana? Orang ni nak kira macam mana? Tak, kata Allah Ta'ala, aku telah ampunkan sekali. Semua yang duduk tu aku ampunkan. Sebab apa kata Allah Ta'ala? Hum julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Orang yang duduk dalam majlis zikir ini tidak akan rugi. Orang yang duduk dalam majlis zikir, dalam majlis ilmu, tuan-tuan, dia tak akan rugi. Yang rugi kalau duduk dalam majlis yang tak ada faedah. Tuan-tuan, maghrib main carrom lagi. Tak jauh daripada sini, tuan-tuan. Ada kuliah. Kebetulan puasa. Dia sengit motor. Pusing kan? Pusing. Sementara nak tunggu buka. Nak pergi masjid nanti, orang kat masjid sibuk-sibuk kan? Tentu lagi. Saya dah roti sikit, air cukup lah, sekadar nak buka juga. Dia pun pusing. Dan nak azan kan? Ya Allah. Budak-budak pun tahu. Ya, budak-budak pun tahu. Maghrib mesti balik. Ini bukan bapak budak, tuan-tuan, atuk budak. Duk main. Ya. Saya duduk kat tepi. Tengok Allah Akbar, kesian. Ya. Betul, tuan-tuan. Kesian tak kesian, tuan-tuan? Kalau rambut dah putih. Ini bukan rambut dah putih, tuan-tuan. Kening pun dah putih. Faham tak, tuan-tuan? Kalau kening dah putih. Kalau tak jadi geng masjid, nak jadi geng apa? Takkan dah umur macam tu, tuan-tuan, kesian. Nak duduk lagi, geng carrom. Boleh main carrom nanti dah, lepas syak main. Saya tengok, tuan-tuan, sampai azan. Ya salam. Lepas tu, saya pergi padang. Berhenti tepi padang, minum. Budak-budak Melayu, semua balik. Tinggal budak India. Tak apalah, budak India dia mana tahu maghrib tak maghrib. Budak Melayu semua balik. Budak pun balik maghrib. Atau budak main. Kesian tak, tuan-tuan? Kesian. Ya? Rasa saya nak tegur je pakcik budak-budak lah tu. Tak sampai hati lah. Jadi saya cakap lah dengan jamaah situ, beritahu kawan-kawan, maghrib-maghrib tak payahlah main. Kan? Nampak sekarang. Main lah waktu lagi. Bukan tak boleh main. Tuan-tuan, kesian tuan-tuan kan? Sebab dalam majlis ini, tuan-tuan, dalam majlis zikir, dalam majlis ilmu, malaikat tu minta apa yang dia minta, Allah Ta'ala semua bagi. Sampaikan orang yang berdosa pun dapat juga dia punya tempias.
Malaikat kata hamba ni dah berdosa. Dia bukan nak ikut ni. Dia lalu je. Bila lalu dah tengok, ada pula orang tahlil. Biasa dapat tahlil ada makan. Dia pun singgah. Singgah aku ni ikut sekali. Malaikat tanya, orang ni nak kira macam mana? Tak, aku dah ampunkan. Siapa yang duduk dalam majlis zikir, aku bagi semua. Apa yang mereka minta aku bagi, insya-Allah. Jadi ini nak menunjukkan apa? Sebenarnya bukan nak cerita bab pahala ni, nak ceritakan harus sunat untuk berzikir secara beramai-ramai. Macam kita buat. Lepas ni, lepas isyak ni ada tahlil. Lepas isyak ni ada tahlil. Jadi, kata Syekh ni, dalam kitabnya hadis ini menunjukkan keutamaan majlis zikir, kelebihan orang yang berzikir dan mengadakan zikir secara berjamaah. Fadilat yang ada pada majlis ini akan turut diberikan kepada siapa juga daripada mereka, walaupun tidak berzikir jika niatnya baik. Okay. Baik, Imam An-Nawawi menulis satu bab yang khusus dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Imam An-Nawawi rahimahullah salah seorang imam ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Kita biasa dengar nama Imam Syafi'i, Imam An-Nawawi. Dia menulis satu kitab apa? Dia menulis satu bab yang khusus dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bab keutamaan halaqah zikir. Sampai dia menulis satu bab yang khusus menghimpunkan hadis-hadis yang menunjukkan apa? Tentang kelebihan orang yang duduk dan mengadakan halaqah, kumpulan-kumpulan zikir. Dan amalan zikir secara al-jahr, secara kuat dan berjamaah sabit berdasarkan hadis Imam Bukhari dan Muslim daripada sahabat Anas radhiyallahu anhu. Rafa'a as-sawti bi-dhikri hina yanfariqu an-nas min al-maktubah kana min ahli an-nabi kana ala ahli an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Rafa'u as-sawt bi-dhikr, meninggikan suara, menguatkan suara berzikir, ya, selepas orang ramai selesai daripada solat fardu, sudah pun berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Sahabat lepas solat mereka zikir ramai-ramai. Ya. Jelas hadis daripada Anas. Sama yang kita buat. Habis solat kita zikir ramai-ramai. Jadi kok mana salah? Ya. Mana yang dah jadi bid'ah? Yang bid'ah apa tuan-tuan? Yang tak buat tu lah bid'ah. Yang tak buat tu bid'ah. Yang buat tak bid'ah. Yang tak buat tu lah bid'ah. Okey. Tuan-tuan, baik. Maka kata Ibnu Abbas, pula, aku mengetahui mereka sudah selesai solat apabila aku mendengar zikir. Kata Ibnu Abbas, macam mana nak tahu orang dah habis solat? Apabila orang mula berzikir kuat. Itu betul lah, kita sampai dekat surau kat masjid, orang dah subhanallah, 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 dah habis dah bayar. Nampak? Betul. Sama macam zaman Nabi SAW. Dan kata Ibnu Abbas, hadis Ibnu Abbas ini menerangkan perbuatan Nabi. Dan uraian Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar, imam besar dalam mazhab Syafi'i. Yang Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menulis kitab Fathul Bari Syarh Sahih Al-Bukhari, yang menulis kitab Fathul Bari pada menguraikan hadis-hadis sahih Imam Bukhari. Kemudian kitab itu, insya-Allah, Imam Ibnu Hajar kata bahawa Rasulullah dan para sahabatnya berzikir secara kuat dan berjamaah. Kata Imam Ibnu Hajar, Nabi dan para sahabat zikir secara kuat.
Jadi kalau kita zikir secara kuat, tak salah. Tapi janganlah kuat sangat, tuan-tuan. Ada 3 orang saja pun. Dia punya kuat dia kampung. Ya, kadar-kadar yang takut dah. Kan, kadar yang takut. Tapi kuat-kuat lah tuan-tuan. Sekarang ni ada pembesar suara. Kan, saya nak kuat-kuat. Okey. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Mazhab Syafi'i dalam bidang hadis. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, satu lagi Ibnu Hajar. Ibnu Hajar Al-Haythami. Ini dalam bidang fiqh. Ya, ulama Mazhab Syafi'i. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dalam kitabnya Al-Fatawa. Ya, Al-Fatawa dia kata tu. Dan wirid-wirid para sufi yang kerap dibaca selepas solat seperti kebiasaannya dan keadaannya memang ada asalnya dalam agama, bukan hanya bacaan sembarang seperti yang didakwa oleh setengah orang yang tak cerdik. Kata Imam Al-Baihaqi telah meriwayatkan daripada Anas sabda Nabi, "Li'an adhkura Allah Ta'ala ma'a qaumin min ba'di salatil fajr ila tulu'is syams ahabbu ilayya min dunya wa ma fiha." Ya, kata Imam Al-Baihaqi dalam hadis Nabi SAW, kalaulah aku dapat zikir kepada Allah dengan orang ramai selepas solat fardu subuh sampai terbit matahari, aku lebih suka, lebih aku cintai daripada sekalian harta benda dunia dan seluruh isi. Tapi Nabi ni sibuk, banyak urusan. Ya, tapi kalau orang mampu duduk zikir daripada lepas subuh sampai terbit matahari, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Maknanya tuan-tuan, dialah orang paling kaya atas muka bumi. Ustaz, ya. Terbit matahari itu maknanya masuk duha. Okey. Ada yang kata duha, tapi duha ni sebenarnya setengah jam selepas terbit matahari. Terbit matahari itu waktu syuruk. Ada perbezaan pendapat. Ada yang kata bila terbit matahari, solat sunat Isra. Setengah jam lepas tu solat sunat duha. Tapi kebanyakan ulama-ulama Syafi'i dia kata Isra tu tak ada. Duha tu selepas setengah jam selepas terbit. Tapi ada juga yang kata Isra itu waktu matahari terbit. Wallahu a'lam. Ada perbezaan sedikit tentang amalan. Tapi yang dia katakan sampai terbit matahari itu, sampai matahari terbit syuruk. Dia syuruk ni. Sekarang baru syuruk 7. Lebih kurang 7 minit. Okey, tuan-tuan. Duduk daripada lepas subuh sampai terbit matahari, kata Nabi, lebih baik daripada dunia dan seluruh isi. Orang yang paling hebat atas muka bumi tadi, orang yang paling kaya, kan? Dari seluruh dunia dan isi, orang paling kaya atas dunia ni pun tak ada seluruh dunia dan isi dia, sikit. Ya, baik, itu kata Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Kata Imam Ibnu Hajar yang betul. Apa yang kita baca ni, wirid-wirid ni, bukan tak ada asal usul. Dia ada yang dihimpunkan, ya, sebahagiannya oleh para ulama-ulama dulu, diambil daripada hadis dan disusun menjadi satu wirid selepas solat. Dan apa kata Imam Ibnu Hajar? Dia kata betul. Bukan bacaan sembarangan yang didakwa oleh setengah orang yang tak cerdik. Jadi orang yang mengatakan dia ni sengaja-sengaja buat bid'ah, itu orang yang tak cerdik, kata Imam Ibnu Hajar. Tak berapa cerdik. Tuan-tuan. Jadi orang yang cerdik, orang yang beramal. Yang tak cerdik, semua bid'ah. Sebab malas. Yang bid'ah apa? Dia lah, sebab tak ikut sunnah Nabi. Tuan-tuan. Begitu hebat hari ni orang bergaduh semua dalam YouTube, dalam WhatsApp, bid'ah tak bid'ah. Cakap dalam malas nak buat. Tuan-tuan. Yang kita buat ni semua ada dalil dia.
Nabi kata duduklah, zikirlah sampai terbit matahari. Dia kata Imam Al-Baihaqi. Dan kata Imam Abu Dawud daripada hadis daripada Anas, sabda Nabi, la an aquda ma'a qaumin yazkuruna Allah fi salatil asri ila an taghuba asy-syams ahabbu ilayya min an aqtifa arba'. Kalaulah aku dapat duduk dengan satu kaum, dengan orang ramai berzikir daripada lepas asar sampai tenggelam matahari, aku lebih aku suka daripada memerdekakan 4 orang hamba. InsyaAllah. Duduk daripada lepas asar sampai maghrib, lebih aku suka daripada memerdekakan 4 orang hamba. Ya, kita tak ada duit tuan-tuan, kita tak ada cukup keuangan nak buat pahala-pahala, merdekakan hamba, sedekah dan sebagainya. Tapi kalau kita dapat beramal dengan amal-amal yang sikit tapi pahalanya besar, InsyaAllah. Duduk lepas maghrib sampai lepas subuh. Lepas kita tahiyat tu, macam mana kita tahiyat tu, jangan bergerak-gerak. Kaki tu jangan alihkan, punggung jangan alihkan. Baca wirid kita tu, imam baca lepas subuh, lepas maghrib, sama dengan memerdekakan 10 orang hamba. Dapat ayat ni, Allahu Akbar. Itu tuan-tuan, amal-amal kecil yang pahala besar. Baik. Daripada hadis pula ni, daripada Abu Hurairah pula, daripada Abu Sa'id Al-Khudri, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqulu qaumun yadhkuruna Allah ta'ala illa hafathumul malaika wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'inda. Hadis riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Abi Syaibah dan Imam Al-Baihaqi. Masya-Allah. Berapa orang meriwayatkan hadis ini? Apa kata Nabi? Jika tidak ada satu kumpulan kaum, tidak ada sekumpulan manusia yang duduk zikir kepada Allah, kecuali mereka akan dikelilingi oleh malaikat. Tafathumul malaikat wa ghashiyatuhumur rahmah, diliputi oleh rahmat, wa nazalat alaihimus sakinah, dan beroleh ketenangan, dan mereka disebut oleh Allah pada sesiapa yang berada di sisi. Mana Allah Ta'ala menyebut, ini hamba-hamba aku berzikir. Allah Ta'ala sebut dalam majlis mana? Dalam majlis yang ada padanya para malaikat, majlis yang lagi mulia, yang lagi besar, yang lagi hebat daripada majlis yang diadakan oleh manusia, lebih daripada mana? Majlis raja-raja, majlis PBB dan sebagainya. Lagi besar. Duduk dalam majlis, hafat alaihimu malaikat wa hafathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah. Dapat rahmat, turun malaikat, dapat ketenangan. Nak tenang duduk dalam majlis zikir. Bukan dalam majlis tari-tari, majlis minum-minum, tuan-tuan. Baik, hadis ini berapa ramai yang meriwayatkan hadis ini, tuan-tuan? Imam Muslim, Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Abi Syaibah dan Imam Al-Baihaqi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan hadis ini nak ditolak. Kalau orang belajar hadis, berapa ramai yang meriwayatkan hadis? Masya-Allah. Baik. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala halaqatin min ashabi faqala ma ajlasakum qalu jalasna nazkurullah ta'ala wa nahmaduhu ala ma hadana lil islam wa manna bihi alaina qala Allahumma ajlasakum illa dhalik qalu wallahu ma ajlasana illa dhaka qala amma inni lam astahlifkum tuhmatu lakum walakinahu atani Jibril fa akhbarani anna Allah azza wa jalla yulahi bikumul malaikah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim
Nabi pergi mendapati satu halaqah daripada kalangan para sahabat. Lalu Nabi tanya, "Mengapa kamu duduk di sini?" Mereka menjawab, "Tujuan kami duduk di sini adalah berzikir kepada Allah, memuji Allah atas petunjuknya dan kurniaan yang telah diberikannya kepada kami dengan agama Islam." Lalu Nabi bersabda, "Demi Allah, tidak salah sama sekali. Kamu duduk hanyalah kerana itu." Mereka menjawab, "Demi Allah, kami tidak duduk melainkan kerana itu, semata-mata berzikir kepada Allah." Maka Nabi menjawab, Nabi berkata, "Dan aku sesungguhnya tidaklah nak minta kamu bersumpah kerana menaruh curiga dengan apa yang kamu buat. Tetapi sebenarnya Jibril telah datang kepada aku menyampaikan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala telah membanggakan semua kamu itu di depan para malaikat." Ya, Nabi keluar, tengok sahabat ni duduk-duduk zikir. Nabi tanya, "Kamu buat apa?" "Kami berzikir kepada Allah, bersyukur atas nikmat dapat Islam." "Tak ada buat lain?" "Tak ada, kami zikir ya Rasulullah." "Okeylah," kata Nabi, "aku tak naklah suruh kamu bersumpah. Aku percayalah apa yang kamu cakap tu. Jibril baru datang kepada aku bagi tahu Allah Ta'ala," kata Jibril, "Allah Ta'ala berbangga di hadapan malaikatnya dengan perbuatan kamu." Maksud, ya, Allah Ta'ala berbangga dengan para sahabat yang duduk berzikir di depan para malaikat. Masya Allah. Dan tuan, Allah Ta'ala sebut kamu ni berbangga dengan hamba-Nya yang boleh berzikir. Masya Allah. Ya. Jadi, kat mana pula nak kata majlis zikir itu sesat? Bid'ah. Baik. Bahawa lafaz, harus diingat bahawa lafaz jamak ramai dalam hadis tadi menunjukkan apa? Para sahabat apa? Ramai-ramai. Al-jalasakum, kum tu kamu semua, ramai. Bukan ka. Kalau ka seorang, kuma dua orang. Ya. Kum ramai. Baik, ya, para sahabat duduk beramai-ramai dalam majlis ini. Dalam Sahih Bukhari dan Sunan Abi Dawud ada hadis. Dalam Sahih Bukhari dan Sunan Abu Dawud. Ya, Imam Bukhari, Sahih Al-Bukhari. Kalau Imam Abu Dawud ini dipanggil Sunan Abu Dawud. Ya. Dalam hadisnya kata Ibnu Abbas, "Kuntu a'rafu anqida'a salati Nabi sallallahu alaihi wasallam bitakbir." Kata Ibnu Abbas, "Aku tahu selesainya salat Nabi apabila aku mendengar takbir." Mana boleh baca? Sahabat lepas salat mereka bertakbir, Allahu Akbar. Tak ada sahabat pun yang marah. Kenapa tak ada seorang sahabat pun yang marah? Dan kenapa Nabi tak marah? Tentu biasa, tuan-tuan. Kalau tak boleh, tentu aku bising-bising. Lepas solat dia tak. Nabi suruh, Nabi redha. Nabi sendiri tahu perbuatan sahabat. Dalam hadis ini menunjukkan apa? Bahawa diakhiri suara zikir itu dengan mengucapkan takbir. Jika mengucapkan takbir semata-mata sendiri dan senyap, maka orang lain tak tahu solat dah selesai. Kenapa takbir? Macam mana nak dikatakan takbir itu kuat? Ibnu Abbas dengar, aku dengar takbir itu maksudnya apa? Sembahyang dah selesai. Mestilah kuat. Dan itu maksud dia. Itu faham hadis itu. Ya? Baik, kata Ibnu Umar pula, Nabi bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam, "Inaku dzikri fa inna Allah ta'ala sayyaratin ilal malaikata yatlubuna illa dzikri fa idza atau alaihim hafu bihim." Jika kamu lalu di taman-taman surga, hendaklah kamu ikut sama-sama. Maka sahabat ditanya, "Ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga?" Itulah di halaqah-halaqah, majlis-majlis
Ya, halaqah ini bulatan. Kerana Allah mempunyai rombongan malaikat yang mencari-cari halaqah zikir, dan jika mereka bertemu dengan mereka, malaikat ini akan duduk mengelilingi halaqah tadi. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis hasan. Dan kata Abu Nu'aim daripada Nabi SAW, majalisul zikri tanzilu alaihi musakina wa tahuffu bihimul malaika wa taghsyahumur rahmah wa yadhkuruhumullahu fi man 'indah. Ya, kata Nabi SAW, majlis zikir itu sentiasa diliputi ketenangan, dikelilingi oleh para malaikat, diselubungi oleh rahmat, dan Allah akan menyebut mereka pada siapa yang berada di sisi. Majlis zikir ni apa dia? Ya, turun kepada orang yang duduk itu rasa tenang. Ya, tuan rasa tenang, tak kalang kabut. Duduk dalam majlis ilmu, rasa relax, rasa aman. Kan, tuan kan? Ada siapa buat kajian kan? Kenapa orang duduk dalam masjid, dalam majlis ilmu, dalam surau itu dia rasa tenang? Dia ada gelombang dalam otak kita, yang kalau dalam majlis ilmu gelombang itu akan sama. Ya, gelombang getaran sama dengan suasana keliling. Jadi orang tu rasa tenang. Dia yang rasa tak tenang tu bila apa? Gelombang di luar tu tak sama dengan apa yang dekat dalam. Itu kajian saintifik lah. Saya ada terbaca sikit tuan-tuan. Oh, Masya Allah. Kenapa orang duduk dalam majlis zikir, majlis ilmu, dia rasa tenang? Sebab gelombangnya sama. Dia tidak ada satu rendah, satu tinggi. Dia sama dengan suasana itu. Baik, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, ini dalam imam dalam bidang fiqh, dia kata dia menolak pendapat yang menyalahkan berzikir secara berjamaah dalam masjid kerana berkumpul untuk majlis itu disebut dalam hadis kudusi yang sahih. Dia marah orang yang menyalahkan majlis zikir beramai-ramai, menyesatkan, membida'ahkan. Kata Imam Ibnu Hajar, ni hadis kudusi. Maksudnya hadis kudusi ini Allah Ta'ala bercakap, wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairun minkum. Apabila seorang hamba aku menyebut aku di kumpulan orang ramai, maka aku akan menyebutkan di kumpulan yang lebih baik daripada. Ya, kita ada kumpulan tak ramai tuan-tuan, tapi Allah Ta'ala sebut dalam majlis yang lagi besar di sisi para malaikat. Masya Allah. Hadis ini riwayat siapa? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, dan Imam Ibnu Majah. Baru 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5. Diriwayatkan oleh 5 orang imam hadis. Tuan-tuan nak kata hadis ini salah? Macam mana? Ya. Jadi orang yang duduk dalam majlis zikir, dalam majlis ilmu itu mendapat kemuliaan. Kerana apa? Allah Ta'ala sebut orang itu tadi di hadapan para malaikat. Masya Allah. Dan kata Abu Sa'id Al-Khudri, sabda Nabi SAW, ya. Yaqulu Allah Azza wa Jalla yawm al-qiyamah sayu'lamu ahlul jam'i min ahli al-karam. Faqila man ahlul karam ya Rasulullah? Qala majalisul dzikri fil masajid. Ya, satu lagi hadis tuan-tuan. Ya, betul. Apa kata Nabi? Allah Ta'ala berfirman nanti pada hari kiamat.
ya, memberitahu tentang golongan yang mulia min ahlil karam, golongan yang mulia, maknanya orang ini mendapat kedudukan, ya, kemuliaan di hari kiamat, dipanggil golongan yang mulia. Siapa golongan yang mulia ini ya Rasulullah? Sahabat tanya, siapa golongan yang mulia ini Rasulullah? Maka kata Nabi, qal majalisul dzikri fil masajid, orang yang mengadakan majlis-majlis zikir di dalam masjid. Jelas Nabi sebut dalam masjid. Kalau masjid, dalam masjid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Baihaqi dan Ibnu Hibban. Tuan-tuan, Nabi sebut golongan yang mulia yang mendapat title nanti di hari kiamat, ini orang-orang yang mulia, ya, YN. Kalau dalam urusan resmi kerajaan, YN. YN ini betul-betul orang yang ada title tengku, raja. Raja ke raja? Dia ada dua orang Melayu, satu raja, satu raja. Tapi raja ni bukan Melayu kan? Raja Manikam, Raja Maniam, raja. Tapi orang Melayu kalau dia ada title tengku dalam surat rasmi, awal nama dia letak YN, yang mulia. Tapi dekat dunia dah tuan-tuan, tapi di akhirat ini yang paling penting. Siapa yang dapat gelaran orang-orang yang mulia? Kata Nabi, orang yang selalu duduk dalam majlis zikir. Sebab tu dalam hadis yang satu lagi, dalam hadis yang lain, kata Nabi, setiap manusia itu akan dibangkitkan dengan kumpulan-kumpulannya. Manusia nanti akan dibangkitkan dengan kumpulan-kumpulannya, ya. Jadi kami masa itu sekolah tanya, kumpulan apa Ustaz? Kumpulan apa? Kata guru saya, kamu ni kumpulan apa yang paling senang, yang mulia dan dikemah? Tentulah geng masjid. Kan? Manusia nanti dibangkitkan dengan kumpulan-kumpulan itu. Mana yang paling baik? Geng apa? Geng pop ye tuan-tuan. Dan geng motosikal, geng basikal, geng bas sekolah. Itu berapa sekolah? Yang ada dalam Astro Ceria, geng bas sekolah. Saya pun tengok juga. Kan lebih baik kalau kita dibangkitkan dengan ahli karam, yaitu geng masjid, kan? Maka itulah yang sebaik-baiknya, masya-Allah. Baik, pendapat ulama tentang hadis Ibnu Mas'ud. Ada orang yang melarang keras berzikir dalam masjid dan menguatkan suara berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud. Orang-orang yang melarang zikir kuat-kuat dalam masjid ini bersandarkan satu hadis daripada Ibnu Mas'ud, seorang sahabat. Amma ba'du ila an Ibnu Mas'ud annahu ra'a qauman yuhalliluna bi raf'i sawti fil masjid faqala, bacalah tuan-tuan, ini tulisan dia tak baca. Dan ada pun orang yang disebut daripada Ibnu Mas'ud bahawa dia melihat sekumpulan sahabat bertahlil beramai-ramai dan mengangkat suara dalam masjid. Lalu dia berkata, tidakkah aku melihat kamu melakukan perbuatan yang baru, bid'ah, hingga mahukah aku keluarkan kamu daripada masjid? Kamu ni buat benda baru, aku halau kamu daripada masjid ke mana? Jadi padahal itu tidak benar. Bahkan tidak ada riwayat pun. Tambahan lagi, Imam Ahmad telah meriwayatkan daripada Abi Wa'il tentang orang yang mendakwa bahawa Abdullah bin Mas'ud pernah melarang orang berbuat demikian daripada berzikir. Tidaklah pernah aku duduk bersama Abdullah, melainkan ada zikrullah dalam majlis itu. Allah Ta'ala saja yang mengetahui yang benar. Tidak. Maknanya berdepan. Ada orang kata dalam tulisannya, Ibnu Mas'ud ini melarang orang zikir ramai-ramai. Tapi pula ada satu riwayat daripada Imam Ahmad. Imam Ahmad ni adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Hanbal ni anak murid kepada Imam Syafi'i. Mereka ni, apa tuan-tuan, jarak dia dengan zaman Nabi tak jauh. Jarak dia dengan zaman Nabi itu tak jauh.
Ya, dia kata apa? Dia kata apa? Bagaimana mungkin Ibnu Mas'ud marah orang zikir, sedangkan aku duduk dengan Ibnu Mas'ud pun zikir sama-sama dengan aku dalam masjid. Ibnu Mas'ud pun zikir sama-sama. Jadi macam mana ada riwayat menyatakan Ibnu Mas'ud marah orang berzikir? Jadi ini satu riwayat yang salah. Kata Imam Al-Munawi dalam kitabnya Farid Al-Fadil, dan apapun yang disebut oleh Ibnu Mas'ud bahawa dia melihat sekumpulan sahabat bertahlil beramai-ramai mengangkat suara adalah tidak sabit, tidak benar. Dan jika dia benar terjadi, maka dia bertentangan dalam apa yang disebut dalam kitab Az-Zuhud oleh karangan Imam Ahmad daripada Syafiq bin Abu Wail. Ini yang Imam Ahmad bin Hanbal sebut. Dia kata apa? Syafiq bin Wail berkata, mereka yang mendakwa Abdullah bin Mas'ud itu melarang orang berzikir, tidaklah pernah aku duduk bersama Abdullah melainkan ada zikrullah. Kata Abu Wail, macam mana Ibnu Mas'ud marah orang berzikir, aku pun duduk dengan dia, dia pun berzikir sekali. Okey. Itu juga pandangan apa tuan-tuan? Imam Al-Alusi dan Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti salah seorang imam besar dalam mazhab Syafi'i. Jadi keadaan itu adalah suatu yang tak betul, tuan-tuan. Ya. Kata Syekh Utsman, Ismail Utsman bin Dil Al-Yamani dalam kitab Irsyadul Mu'minin ila Fadail Dzikri Rabbil Alamin. Zikir seperti mana yang dilakukan secara perlahan, secara kuat, ya, dan setiap daripada kedua-duanya ada kelebihan. Kelebihan berzikir secara kuat adalah lebih jelas. Asal tujuannya adalah untuk mendirikan syiar Islam, ajaran-ajaran dan sunat-sunatnya seperti mana disyariatkan azan, iqamah, takbiratul ihram ketika solat. Dia kata zikir yang kuat-kuat ni syiar Islam. Kata Syekh, apa yang kuat? Azan. Azan mana boleh slow-slow. Azan kena kuat. Qamat kena kuat. Cuma bezanya ada beza. Azan ini untuk bagi tahu orang waktu dah masuk. Qamat nak bagi tahu orang yang duduk dalam masjid solat nak didirikan. Azan lambat tak tu, bukan lambat menyambut tuan-tuan. Panjang-panjang tak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan? Berapa harakat. Qamat kena lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, kena lagi. Nah. Bilal, ni kalau tengok dalam kitab fiqh, Bilal ni masuk saja dia kata tengok orang dia nak qamat, dia terus qamat. Dia tak perlu bagi tahu saf. Siapa yang nak berkata membetulkan saf? Imam, bukan Bilal. Bilal azan, Bilal qamat dia. Tengok orang pada qamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang nak bagi tahu luruskan barisan apa semua, itu kerja imam. Tuan-tuan. Dah azan. Kita sini. Baik, yang itu kena kuat, betul. Takbiratul ihram kena kuat. Begitu juga dalam melakukan urusan haji. Talbiyah kena kuat, takbir kena kuat. Betul, takbir hari raya kena kuat. Kena takbir dulu. Orang perempuan tak kuat. Orang perempuan takbir tak kuat, takbir belakang. Allahu Akbar. Itu sorak sebab dia perempuan. Kalau orang lelaki tak boleh, dia kena kuat. Mengaji. Mengaji ni ada beberapa pandangan. Kalau kita mengajar orang ngaji kena kuat. Kalau kita mengaji solat, elok perlahan. Kalau tengok dalam kitab yang lagi besar, perlahan dan orang tak tahu kita ni. Kalau tengok dalam kitab akhlak, orang kita mengaji orang tak tahu. Boleh ada waktunya kita mengaji orang nampak. Kita mengaji tadarus kan? Tak apa. Tapi ada waktunya kita mengaji
Siapa pun tak ada. Ada yang boleh kita zahirkan, ada yang elok kita sembunyikan. Itu urusan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita nak mengajar orang mengaji, dan kita nak duduk mengaji dekat surau, itu tak ada masalah. Tak jadi masalah. Baik, begitu juga membaca Al-Quran. Subuh. Membaca Al-Quran waktu solat subuh kena kuat. Bukan apa, bila solat Maghrib dan Isya. Menguatkan suara bertasbih, bertahlil ketika keluar pada hari raya dan hari raya haji. Itu kena kuat. Dan sesungguhnya menguatkan suara dalam keadaan ini telah ada pada masa Nabi, masa sahabat dan masa para tabi'in. Jadi tak ada masalah pun. Nak kuat, nak slow pun kuat. Cumanya jangan sampailah menimbulkan apa dia kuat sangat. Menguatkan suara berzikir adalah cara untuk meramaikan orang berzikir akan hati-hati cenderung untuk zikir bersama. Walau bagaimanapun jangan sampai melampaui batas. Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dhalika sabila. Jangan kamu kuatkan bacaan kamu, jangan pula perlahankan. Ambillah jalan pertengahan. Jangan kuat sangat dalam surat. Maka sederhana dalam perkara itu adalah yang terbaik. Wallahu a'lam. Cukuplah tuan-tuan ketika kita sambung lagi perbahasan mengenai zikir. Terutamanya wirid yang kita baca lepas solat. Wirid yang kita baca lepas solat. Ada tak dalil? Ada tak sumber? Astagfirullahaladzim. Ada semua tu tuan-tuan, dia punya dalilnya. Siapa yang kata bid'ah? Tak. Siapa pula yang kata bid'ah? Itu orang malas. Tuan-tuan, wallahu a'lam. Kita ada tahlil selepas daripada ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atina fil ilmi وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله.